Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap anda yang sedang mendengar sihat selalu dan kita dapat menunaikan puasa dan ibadah sepenuhnya. Dahsyat. Dan pada minggu ini alhamdulillah kita dapat lagi bertemu dan bertemu lah Bersama-sama lah. bersama, berbuka bersama, sahur insyaAllah bersama dengan Ustaz Ridwan Mana. Welcome to the show, Ustaz. Apa khabar Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara dia deep tau. Saya amat terharu Ustaz kita dapat jumpa tahun ni Tahun lepas kita dapat buat recording bersama. Konsep dia di bilik saya lah Sekarang nampak macam makin besar tempat dia. Alhamdulillah. Ini semua pinjaman daripada Allah. Betul. Subhanahu wa ta'ala. Bagus, Alhamdulillah sedar. Ustaz apa khabar Ustaz? Dalam setahun tu banyak buat apa? Baik, Alhamdulillah. Dalam setahun Alhamdulillah masih berpuasa sampai tahun ni. Alhamdulillah. Ya. Lama juga dari lingkungan dia ni puasa ni. Lama. Kita puasa ganti banyak. Come on. Tahun yang lalu belum habis-habis lagi Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah dapat bertemu dengan anda semua. Terima kasih sekali lagi. Ditemukan, dijemput. Macam ceramah maghrib lah aku ni. Padahal dah habis isyak dah ni. Tapi biasalah memang ustaz-ustaz selalu memang berbuat gitulah. Biasalah dia. Tapi semua sihat semua Alhamdulillah. Semua sihat, Dah ada kereta Mercedes, rumah dah 4 tingkat. Alhamdulillah masih lagi penthouse. Masih penthouse. Yalah Ustaz. Bagus lah Alhamdulillah tu Bagus. Masih lagi penthouse. Okey. Okey lah, Alhamdulillah rezeki semua kata anak-anak pun sihat. Jadi dah lama ni kita dah tak nampak Ustaz ni dah setahun gitu Setahun ya. Tak setahun tak sekali kita jumpa. Betul. Kan? Saya tak dapat apa-apa paging pun daripada Ustaz. Betul lah. Tunggu juga daripada mana, WhatsApp ke apa kan? DM ke DM ke apa kan? Tapi ustaz selalu like kita punya post. Betul. Kita like balik Ustaz dia pun. Kira like each other lah. Tapi I see Ustaz macam you like lose some weight Baik saya. Tak tahu pula betul tak betul. Ataupun kat dalam ada bengkung. Itu kelakar saya. Kelakar. Maafkan saya Ustaz. Better lah. Kelakar yang seram tu. Seram. Tak tahu maybe just orang tengok pasal dah lama tak jumpa ke. Ya, mungkin Maybe InsyaAllah. Tapi rasa macam tak lose weight, sama je macam dulu, tak beza pun. Cuma makin orang kata dah makin bermaskel lah. Bermasker lah. Bermasker. Tapi biasa orang macam orang selalu cakap macam makin berumur makin sigap ustaz. Lain macam ni Dil. Macam ni. InsyaAllah. Come on lah. Thanks. Dia dah kahwin belum? Alhamdulillah sudah kahwin lah. Tak ada. Kita nak kena tahu Ustaz, sekarang LGBT banyak kan? Jadi yang jauhkan lah. Ya. Mudah-mudahan. Okey, balik kepada topik Ramadan lah Ustaz Ramadan, insyaAllah. Ramadan. Jadi kita nak tanya. Macam Taranum. Itu saya dah lama training ni. Jadi bila Nampak training dia tu. masuk pada bulan Ramadan, kita tahu yang semua orang akan mengerjakan pahala lah Ibadah, pahala, because we understand that Ramadan ni is the holy month where kita can gain more pahala, by doing certain stuff And then saya nak tahu personally untuk saya, macam mana kita masuk dalam bulan Ramadan tu, kita berubah menjadi seorang yang a better person. Mungkin kita jauh daripada agama, daripada Al-Quran sebagainya Jadi bila kita masuk Ramadan, some people or me personally, I take this moment to macam lekatkan diri lagi. Tapi saya tak nak terkeluar. Bila terkeluar Ramadan tu, saya jauh balik Ustaz. So maybe you can kasih kita some tips ataupun your comments about this lah Ustaz. Pertama dan utamanya, Betul bila kita mencerita tentang Ramadan, biasalah orang kan kerja tentang Ramadan, orang kan sibuk untuk beribadah, orang sibuk untuk buat macam-macam. Tapi pada masa yang sama, Ramadan ni benda dia berlaku setahun sekali. Betul tak? Betul. Macam korang jemput aku sekali setahun je kan? Macam gitu. Tak juga, raya boleh datang rumah. Contoh. Contoh je. Tak ada kaitan contoh. Seram contoh dia. Tak ada kaitan. Tapi pada masa yang sama, ada orang mengambil Ramadan ni macam dia masuk Ramadan, dia lah sealim-alim, sewali-wali. Okay. Bila keluar, dia lah syaitan-syaitannya. Okay. Which is, itu bukan yang sebenarnya diajar Nabi Muhammad SAW. Okay.
Nabi Muhammad ajar kita itu masuk Ramadan, sebelum Ramadan kita ada preparation. Macam Syaban, Rajab, Syaban, lepas tu Ramadan. Dan persiapan Ramadan ini apa yang kita buat ialah untuk kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Okay. Jadi bila orang masuk Ramadan tu pertama sekali buat yang terbaik. Lepas tu jangan anggap macam dia habis bila habis 30 Ramadan. Pasal kadang-kadang bila kita tengok orang ibadah masuk Ramadan tu dia paling on. Oh, siap on lah kira. Dia paling wali. Orang tak pergi masjid, dia pergi masjid dululah. Wali band pun kalah. Kalau kita qiyamul lail 10 malam terakhir, dia first night dah qiyamul lail lah. Wah, dahsyat. Ada jugalah orang itu kan. Cuma sayangnya bila kita menganggap Ramadan itu macam satu pakaian. Bila kita masuk hari raya kan semua nak pakai baju baru kan. Lepas tu dah tak pakai lagi dah baju. Tak pakai. Buang masa lagi. Tahun depan beli lagi. Macam tu. Jadi ibarat yang telah diberikan oleh Sunan Kalijaga dalam kitab dia, dalam banyak syair-syair dia. Dia kata, jangan jadikan Ramadan seolah-olah bila masuk bulan Ramadan kau buka almari, kau ambil baju takwa kau pakai. Lepas habis Ramadan kau buka baju takwa tu kau simpan balik dalam almari kau. Jadi untuk kita sustain for the next month, anggaplah ini Ramadan satu bulan untuk kita betul-betul tarbiyah diri kita, didik diri kita. Buat yang simple-simple orang kata. Tak payah nak buat langit-langit sangat. Lepas tu nanti kita terus tersundam ke terkundam ke apa sebagainya. Start small but sustain. Boleh tak saya cakap kira ikut kemampuan? Betul? Boleh? Boleh. Pasal kata Nabi SAW, ittaqullaha haitsuma kunta, ataupun bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada, dan bertakwalah kepada Allah semampu yang kamu boleh. Dengar tu, semampu yang kau boleh. Tapi jangan ambil yang senang sajalah. Maksudnya macam misal kata, Ustaz, saya tak mampu puasa, jadi bulan Ramadan saya tak puasa, tapi saya tarawih. Tak boleh tu salah. Maksudnya semampu tu misal kata, contohnya sekuat mana yang kau buat. Kalau kau boleh buat 8 rakaat, 20 rakaat. Okay. Kau boleh puasa. Misal kata orang akan banyak fokus kepada ibadah yang biasa, normal lah, basic Orang baca Quran lah, orang nak solat sunat lah, apa. Tapi pada masa yang sama pekerjaan pun ibadah. Betul? Jaga keluarga pun ibadah. Jangan kita anggap macam, aku nak fokus sembahyang tapi kat sekerja aku tidur. Salah. Yalah. Okay. Walaupun tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ibadah lain macam bunyi ni. Tidurnya orang yang puasa tu ibadah. Tapi kalau orang tu dah selalu tidur je, tu bangun berbuka, tu haram jadah. Kan? Kena repeat lagi. Kena lagi. Last year pun dia cakap macam gini. It's a throwback lah. Throwback lah. I like you. Teruskan Ustaz. Jadi maksudnya jadikan Ramadan itu bukan hangat-hangat tai ayam. Sungguh-sungguh buat. Sorry Ustaz, mic dekat sikit Ustaz. Sungguh-sungguh buat. Sorry tadi ingat dah terkejauh sangat. Berat pula mendalam. Dah kena score tape. Training masa lah. Jadi kalau kita jadikan Ramadan macam tadi tanya tips kan, do small but sustain. Istiqamah. Buat sikit-sikit tapi istiqamah. Tu satu. Kedua, jangan buat Ramadan tu macam one off aja. Pasal orang kan sibuk macam kita hari raya. Hari raya baru sibuk nak masak ramai-ramai, nak kemas rumah lah apa. Lepas tu setahun tak kemas rumah. Yalah. Teruk. Pasal Ramadan ni macam dia mengemas hati kita, mengemas diri kita. Pasal there is always medical expedition there. Kenapa orang berpuasa? Pasal orang nak bersihkan apa-apa dalam perut kita, kan? Tapi pada masa yang sama bila kita mengemas tu, jangan dia satu kali tu tak kemas langsung. Yalah. Mana sikit-sikit. Kalau kita setahun sekali baru nak tingkap, mungkin lepas tu kita jaga bersih, vacuum sikit ke, mop sikit ke. Maksudnya istiqamah, berterusan, sustainability. Okay. Ada soalan? Teruskan lagi. Ada soalan? Okay. Tak apa Ustaz. Okay, saya ada soalan. So kalau contoh macam Ustaz cakap bekerja tu ada satu ibadah kan. Betul. What's your comment about berniaga pula Ustaz? Macam kita tengok because of the COVID and everything, so sekarang ni everything is much more bigger, hype sana sini ni semua kan. So what are your thoughts about berniaga pula? Macam kita tahu berniaga tu kalau orang tu full time itu pekerjaan dia kan. Betul. Tapi kadang-kadang dalam bulan puasa ni kita mungkin akan go lagi all out lah Ustaz untuk mengejarkan tu profit lah orang kata. Macam mana Ustaz? Kalau diletakkan kepada segi agama, berniaga ni bukan satu kesalahan. Berniaga ni satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi pada masa yang sama, berniaga itu bukan tujuannya. Memang we have to be practical lah. Orang niaga tak mungkin nak rugi. Orang niaga mesti nak untung. Kalau orang tu niaga nak rugi, maknanya jangan niaga dulu, rumah sudah. Yalah. Tapi bila dia nak cari untung yang macam mana dia nak?
untung yang berkah atau untung dari segi nilai. Okay. Berkah atau nilai, okey? Okay. Kalau berkah, walaupun sedikit tapi dia tahan sampai 10 tahun. Misal kata wallahualam, tak tahu. Kalau orang nak duit, dia kerja tu, orang kata okay lah, kita letak lah overhead, the cost maybe 10,000 of the rental. Okay. Dan barang dia kedebak-kedebuk, so he need to earn at least 50% from the whole costing. So maybe dia dapat duit hari raya dalam 50,000, in this something like that. Dia ada target, so he work towards that lah. Okay. Tapi pada masa yang sama, jangan dia work towards that sampai dia jeopardize all the ibadah system itself. Okay. Maksudnya pernah satu ketika seorang sahabat Nabi SAW, Ustaz, ini yang Ustaz suka ni. seorang sahabat dia tanya kat Nabi SAW, Nabi, aku ni orang yang berharta, aku ni ada duit, aku ada macam-macam, cuma aku tak tahu nak buat apa dengan dia. Maka Nabi kata dengan dia, daging kau, tanggungjawab kau tu bersedekah. Lepas tu datang orang miskin kat Nabi, oi Nabi, tak adil lah kau, orang kaya sedekah dapat masuk syurga, habis kita yang miskin nak buat apa? Jadi Nabi kata, bagi kamu adalah ibadah kamu. Sebab bagi orang yang berniaga, the main challenge for him or her is the profit itself. Bagi orang yang susah, the main challenges is dia punya connection towards Allah Subhanahu Wa Taala. So setiap pada kita ni, apa yang kita ada ni, tanggungjawab kita ni, bagaimana kita memberi contribution towards our deen. So bagi orang berniaga, dia nak niaga, nak untung, fadhal, tak ada masalah. Tapi jangan sampai dia lupa nak bersedekah, dia lupa nak pandang pada orang yang memerlukan, sampaikan dia begitu tamak, memikirkan keuntungan semata-mata, dia menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain Okay, faham. That's deep, Ustaz. Menzalimi Betul. Okay, faham. Dan Nabi pernah sebut dalam banyak cerita pun, antara yang paling sehebat pasal perniagaan ni, benda yang paling orang kata kebiasaan. Sahabat-sahabat semua memang meniaga kerja dia. Kebanyakan mereka pun yang paling kaya antaranya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mana ada satu sahabat yang sampai sekarang dia tak ada, tapi bank account masih masuk duit. Oh, serius ah? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Macam mana jadi gitu Pasal di tanah wakaf dia banyak sangat. Oh, tanah wakaf. Tanah wakaf dia banyak sangat, sampai kan dia dah tak ada, tapi bank account dia aktif. Ini sahabat Nabi seorang Sayyidina Uthman bin Affan, dan beliau memang niaga dia memang tujuan untuk Allah. Sebab kita tahu ibadah ni dia persyarat dua je. Ikhlas kerana Allah SWT, begitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun orang niaga. Cuma tak adalah sampai dia letak the main objective is only profitable, tapi pada masa yang lain dia jeopardize all the system ibadah tu. Ibadah tu tak ada fokus kepada tikas semayang, tak ada. Tak sangat pun. Tapi yang fardu-fardu lah, yang wajib-wajib lah. Tapi sedekah pun ibadah. Tolong orang susah pun ibadah. Memberikan kemudahan kepada orang lain pun ibadah. Sebab bila orang fokus kepada this profit itself, tak jaga ibadah. Kita lain tau. Kita orang Islam, kita hebat. Hebatnya kenapa? Kita tahu yang kita ada dia hidup selepas ni. Okay, faham. So kita investment must be more than what we have now. So investment kita tak adalah setakat 10,000, 50,000. Itu semua keperluan duniawi kita. Daripada masa kita ada investment akhirat kita. Kita pergi sedekah, amal jariah. So kalau orang berniaga ni, selagi mana dia menjaga tertibnya, menjaga cara yang betulnya, silakan. Pasal kadang-kadang Ustaz tengok, anak tengok sendiri, yang risau tu kadang-kadang bila orang niaga, itulah paling banyak orang tak puasa. Oh, ya. Okay. Kenapa macam gitu Alasannya mungkin keletihan, penat, panas. Walaupun demikian, jangan sampai mungkin kita faham, mungkin dia penat, wallahu a'lam. Sebab Allah pun cakap kalau kau tak mampu dah berpuasa, kau boleh batalkan, tapi ganti pada hari seterusnya. So kalau dia memang terlalu panas, tak boleh tahan, dia nak batal puasa, fadhal, tak ada masalah. Tapi jangan tak bayar balik. Tapi the main there is macam mana. Sebab puasa tujuannya ialah untuk mengawal hawa nafsu kan. Betul. Tapi pada masa yang sama, jangan sampai dia membebankan diri kita. Jadi kalau dia nak terbatal sebab terlalu panas, terlalu letih, fadhal. Tapi bayar balik. Tapi kalau dia mampu bertahan, itu lebih baik. Okay, faham. Saya nak tahu pasal jeopardize lah. Kira boleh tak Ustaz bilang in detail apa tu kira jeopardize tu tadi? Okay, misal kata dia niaga harga Yahudi. Mahal sangat. Okay. Tapi kita tak tahu orang pay costing lah kan. Tapi pada masa yang sama, bila orang tu memang dia letakkan harga sebab tujuannya nak untung lebih, Okay. tu ada sikit masalah. Alamak.
So balik kepada niat masing-masing lah. Saya. Okay. Even Imam Syafi'i pun tak letakkan. Imam Syafi'i rahimahullah, kita punya pandangan mazhab Syafi'i kita pun, dia tak letak pun apa-apa syarat. Macam dulu kita pernah dengar, apa-apa pun kau jual tak boleh more than 50% or 60% this kind of thing. Tapi dalam Syafi'i tak ada pun cerita ni. Cuma Imam Syafi'i kata jangan sampai letak harga tu menzalimi orang. Ya. Nah, itu je. Tapi there is always way macam mana kau nak give back to the community. Kalau kita dah untung sebanyak ini, sebahagian kita berikan kepada sedekah. Islam punya sistem keuangan is always the best. Okay, maybe you can explain further macam sistem contoh. kewangan. Sistem keuangan zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tak ada satu orang pun yang minta zakat. Zakat. Kita kan ada orang minta penerima zakat lah, zakat bantuan. Tapi zaman yang Sayyidina Umar tak ada orang minta zakat. Kenapa? Pasal sistem ekosistem of business. Ekosistem Ya, ekosistem. Betul lah. Tu memang word Ali lah. Zaman Nabi tau. Ekosistem. Saya dengar je saya macam terharu pula. Membara Li. Membara. Sebab cycle dia bagus. Maknanya masa tu Sayyidina Umar bertime, walaupun dia ada masa yang cukup banyak 10 tahun untuk mentadbir. Jadi khalifah 10 tahun. Tapi sistem pentadbiran keuangan, sistem banking, sistem dia semua dia in order. Jadi maksudnya tak ada orang yang terkebelakang, tak ada orang yang ke depan. Ya. Maknanya kalau orang kaya pun dia ada juga sebahagiannya sumbangan untuk orang yang memerlukan. Orang yang susah pun ada je sumbang. That is where kita come to zakat. Zakat. Okay. So zakat nak bagi tahu kat kita, duit kita ni bukan kita punya 100%. Ya. Sebab kita penat dah lah kerja pagi siang panas. Habis nak kasih orang $7. Apa benda? Kita yang puasa, kita yang angkat batu, kita yang angkat pasir, kita $7 nak kasih. Sebab dia punya idea of Islam, businesses is always businesses, tak pernah langgar. Tapi it's not about our own keperluan sahaja. Pasal it's always about giving to others. Yalah. So Islam dia bukan makin simpan makin banyak duit, makin bagi makin banyak duit. Makin banyak duit makin bagilah. Kira bukan makin simpan banyak duit, makin bagi makin banyak duit. Okay, kira sedekah lah. Yes. What do you think, Kid? Maybe sebab kat dalam ni pun ada Kid. Oh ya, Khidir, Tuan Khidir. Tuan Khidir Selamat kita. datang. Ya, Tuan manager kita ni. Terima kasihlah sudah Saya join. tak ada pandangan, tapi apa yang Ustaz bagi tu memang bagus. Cuma saya ada soalan. Khidir. Soalan dia, bila tadi Ustaz kata pasal istiqamah, kan? Istiqamah tu konsistensi lah kan. So saya rasa macam ada yang macam kita ni orang-orang yang biasa yang masih belajar. Kita nak tahu formula istiqamah tu dalam puasa, atau macam tadi Acap tanya kan, puasa tu adalah satu rukun kan. Tapi macam mana konsistensi tu? Ustaz ada formula tak untuk konsistensi? Macam for example, A times 2 divided by 3 Correct. square root of 4. Ada tak Ustaz? konsistensi tu ada formula dia. Macam for example, Ustaz sendiri adalah seorang yang mengajar agama. And how do you keep yourself to be consistent dalam beribadah lah, senang cakap. Yes. Silakan Ustaz. Especially jadi ustaz, kadang-kadang public eye pun pressure tau. Betul. Satu kali masuk TikTok viral. Habis. Betul. Consistency, I can put it as macam ginilah. Pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Jadi setiap orang ni, setiap kali dia akan cuba, setiap kali dia mesti ditarik balik. Contoh kalau ada orang dah sungguh betul-betul nak buat tahun ni aku nak puasa full, Ya. in the middle mesti sangkut juga. Sangkut. Okay. Kan? Ada punya. Mesti ada lah. Ada. Segelintir lah. Bukan Ali lah. Bukan Ali, bukan Hanafi lah. Bukan contoh. Madang Hanafi kena. Okay, teruskan. Okey, pada masa yang sama, dia langkah pertama sekali, jangan berhenti berdoa dengan Allah. Selalu berdoa. Sebab berdoa ni senjata kita. Kalau kita tanya, Ustaz saya dah puasa tapi saya kadang-kadang macam tergelincir sikit, terselio sikit. Ya. That is normal. Manusia ada naik ada turun dia. Yalah. Iman ada naik ada turun. Itu normal. Tapi macam mana dia sustain? Dia jaga hubungan dengan Allah. Maknanya dia berdoa. Jangan yang paling basic lagi, selain dia berdoa, yang kedua, dia jaga relationship dia dengan Allah Subhanahu Taala. Be it macam mana pun keadaan dia. Ada orang mungkin cara berkomunikasi dengan Allah itu dengan dia sentiasa ada dalam hati dia beristighfar,
berzikir atau sebagainya. Dan paling baik ialah jaga solat kita. Solat kita. Jaga solat kita, kita akan perbaiki kita punya masa demi masa. In a way, macam mana Nabi SAW sebut, di antara satu solat dengan satu solat, di antaranya pengampunan dosa. Jadi kalau kita rasa kita tadi dapat subuh tadi dapat dosa, kita try to achieve for zuhur. Dan kita pun mungkin manusia, takkan mungkin ada manusia yang tak buat dosa. Betul tak? Ustaz. Kecuali Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW. Ya. Tak ada orang yang tak buat dosa. Semua orang buat dosa. Tapi bila orang itu istiqamah, dia jaga hubungan dengan Allah, Allah akan cuba lindungi dia. Paling basic kata Nabi SAW dalam hadis SAW, siapa yang solat berjemaah subuh di masjid, dan siapa yang solat berjemaah isyak di masjid, maka siapa yang solat subuh di masjid, daripada subuh sampai isyak tu Allah pelihara dia. Siapa yang solat isyak di masjid berjemaah, daripada isyak sampai subuh Allah pelihara dia. So kita bukan nak kata how complicated is Islam. Islam tak pernah complicated. Islam selalu mencari ruang dan peluang untuk kita kembali kepadanya, yakni Allah SWT. Cuma kita ada effort lah, mesti ada effort from us. So the best thing of all is, ya Allah, aku nak istiqamah, tetapkanlah kakiku, tetapkan langkahku, tetapkan tanganku, mataku, mulutku, telingaku, jalan-jalanmu yang diredaimu, ya Allah. Itu doa-doa yang biasa kita pakai. Sebab kata Allah SWT, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka tawwab. Ya hai Tuhan yang Maha membolak-balikkan hati. Makna memang manusia tu bolak-balik hati dia normal. Tapi kita minta ke Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Tuhan yang telah memberi hidayah padaku, jangan pula engkau goyangkan hati-hatiku. Maknanya kita nak minta Allah macam itu. Yalah, simple. Jaga diri. Pasal kadang-kadang yang buat kita terpengaruh ni pasal apa? Nafsu kita. So basically kalau menjawab soalan saudara Khidir tadi, Tuan Khidir kita, pertama sekali ialah doa, kedua jaga hubungan dengan Allah SWT. Okay. Saya nak tanya sikit lah Ustaz. Ni kira soalan-soalan basic punya lah. Jangan sikit, banyak pun tak apa. Betul lah. Kadang-kadang macam orang cakap, Dil, puasa Dil. Puasa. Tadi tak solat. Macam mana Ustaz? Kadang-kadang orang macam terima lah gitu, macam tak solat apa? Pasal kau nak puasa? Tak payah puasa lah. Kau tak solat apa? Macam mana Ustaz? Solat tu kan wajib. Wajib kau tak buat, kau nak puasa. Contoh lah. Contoh. Dah jawab dah tu Ustaz tu. Saya lain punya start. Dia baru nak start. Baru nak start, ending tak ada. Jadi utat. Salah jalan unta. Yang penting okay. Orang yang puasa, dia cukup syarat dia jaga makan minum dia tak minum daripada waktu subuh sampailah waktu maghrib tu. Puasa dia sah. Puasa dia. Maknanya walaupun katanya dia tak solat lah apa sebagainya kan, misal kata that was the issue, sebab dia ikut syarat dia, rukun dia complete, dia puasa. Tapi puasa dia macam puasa yang memenatkan sahaja. Okay. Faham tak? Maksudnya jadi kalau orang yang solat, orang yang puasa. Pasal dia memang satu cycle, satu package. Yalah. Kenapa ada tarawih kat Ramadan, tak ada tarawih kat Syawal? Sebab namanya bulan Ramadan tu bulan ibadah. Jadi orang yang puasa, jaga syarat dia, jaga rukun dia, sah. Tapi macam kosong sikit lah puasa dia. Okay. Macam tak cukup pakaian dia. Kalau dia pakai tak complete lah kira. Kira pakai baju kurung, samping tak ada lah. Yes. Macam tak cantik gitu. Tapi kalau nak kata puasa dia sah tak Ustaz? Puasa dia sah. Kalaupun dia tak sembahyang, sah puasa dia. Selagi mana dia tak minum antara waktu lepas subuh tu sampailah maghrib, dia tak minum, tak makan. Okey. Tapi sayangnya dia sebagai satu ritual sahaja. Bukan benda yang boleh memberikan kesan kepada kehidupan dan amalan. I see. Okay. Saya ada soalan. Soalan. Okay. Silakan Mr. Hidir. Soalan saya, okay, for example orang ni betul dia semangat berkubah-kubah lah untuk berpuasa. Jadi dia puasa sekali 2 jam sebelum maghrib dia dah tak tahan ni. 2 jam sebelum maghrib Sebelum maghrib lah. Yalah, betul itu. Dia dah tak tahan kan, dia tak tahan. Tapi kita nak tahu macam mana ni 2 jam ni masih ada timing lagi apa untuk kita complete kita punya satu hari. Jadi dia dah tak tahan. Ustaz ada tips tak macam mana kalau dah tak tahan, betul-betul dah tak tahan lah, apa patut dia buat? Tips dia untuk tahan lah. Tips untuk tahan ya. Tips menahan lagi 2 jam Ustaz.
tips penahan lagi 2 jam. Kira dia kerja dah rabah Ustaz. Dah rabah, kira dah haus, dah panas kira. Milo ice depan mata Ustaz. Tidur. Sejuk. Tidur Tidur. Untuk dia 2 jam. Tidur. Ya senang apa? Just turn off yourself. Oh. Begitunya senang ke? Dia katanya tidurnya kan ibadah. Yalah. Tapi kalau tak boleh tidur, jangan Ustaz. Yelah, maksudnya kalau daripada segi dia terlibat lebih banyak, pasti dia tidur daripada dia tergadaikan puasa dia. Okay. Kalau kita tak baik-baik, okay, kita nak try to shut down. Habis tiba-tiba masih terfikir pasal Milo Ice tadi. Kan? Lepas tu asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kita minta ke Allah sebab kita tahu puasa ni tempat penghapus dosa. That is our motivation. Jadi kita letakkan tu kalau bagi orang biasa lah. Maksudnya bagi orang biasa tu motivation dia. Okay, motivation aku nak syurga, aku nak diampunkan dosa. So lagi 2 tahun, lagi 2 jam ni. So aku try to make it self. Ataupun sama ada dia tidur, dia baca zikir tadi. Ya. Ataupun yang kedua, make yourself busy with other thing. Okay. Jangan fikir benda lain. Okay. Pasal ni normal. Manusia ada sampai tahap dia expiry date dia. Misal kata dia sampai tahap macam ni tak boleh tahan betul, ni tak boleh tahan. Sekiranya dia memudaratkan, maka baik dia batal. Kalau tak mudaratkan, dia teruskan berpuasa. Teruskan berpuasa dengan cara mensibukkan diri dengan benda-benda lain. Ya. Ataupun dia boleh buat benda-benda macam zikir. Ataupun dia rehat dulu. Ataupun kalau orang kuat main TikTok macam mana Ustaz? For that 2 hours. Kan? Itu susah tu Ustaz TikTok. Elakkan lah bulan puasa Kalau ni. boleh elakkan lah. Kalau pasal apa? Dia kadang-kadang yang kita pusing-pusing tu, Scroll lah. benda-benda tu boleh menyebabkan kita batal puasa. Betul Ustaz. Macam kadang-kadang saya tengok pun, saya tengok kita. Kadang-kadang lalu benda tu lalu. Lalu lah. lah. Sengaja lalu. Oh masuk FYP Ustaz lah. Lalu. Lalu yelah lalu lah. Lalu lah. Kadang-kadang memang tak. Macam Ustaz cakap, everyone is not perfect. You're right. Betul lah. Tak ada benda-benda gini susah nak kita Elakkan. expect. Kita nak expect. Ini semua ada kena-mengena dengan algoritma. Ya. Nampak? Nampak. Continuation daripada hidup terus kan. Ni continuation dari tadi lah. Jadi kita ni manusia semua berkawan. Kan kita ada kawan-kawan yang puasa, ada yang tak puasa. Betul tu. Tak, kita tak judge siapa-siapa lah kan. Cuma kalau tadi Ustaz dah kata kalau seorang dia boleh terus tidur lah. Tapi kalau dia tengah lepak dengan members, members pula hasut. Macam mana Ustaz? Ni teruk lah. Ini kalau tak ada, ini kalau kena Macam apa? dia ada satu ni, kira dia orang yang iman kuat. Aku nak puasa tapi members pula macam come on lah, macam gitu. Macam mana Ustaz? Ustaz punya Mesti ada tips lah, kawan-kawan Ustaz. mesti ada kawan-kawan yang macam gitu. Macam Salim, kena ais kopi pun sedap sini. Ais Milo panas sejuk punya Macam mana kita nak kontrol kita je iman ni Ustaz? Lagi 2 jam nak buka. Lagi 2 jam. Cabaran dia pertama ialah kita bukan pilih kawan kita. Kita tak pilih. Kawan kita siapa yang ada itu Allah tentukan. Setiap orang yang ada dalam hidup kita, semua Allah tentukan. Semua Allah tentukan. Baik orang yang tak berpuasa tadi ataupun orang yang berpuasa, semua Allah tentukan keadaan. Ya. Dia bukan kebetulan berlaku. Allah tentukan dia berlaku. Betul. Pertama, dia tentukan berlaku tu sebab apa? Dia nak uji mana satu ni? Nak uji kawan kita ke? Nak uji kita? Okey. Okay. Kalau dia uji kawan kita, maknanya mungkin syaitan dah kena tangkap. Ya. Yang perangai syaitan tu dekat dia tu. Betul. Betul. Nilai ajab. Ya. Kawan Saya ada pengalaman lah dulu teringat. Itu yang mana? Yang jadi syaitan ke yang dihasut tadi? Kadang-kadang dua-dua juga lah. Depend on the situation. Sebab dia berada kat situ, pertama mungkin kita bukan tak kata dia syaitan lah kan. Mungkin Allah nak uji dengan cara yang berbeza. Betul. Allah uji kita dengan cara yang berbeza. So kalau kita nak bertahankan kat situ, maknanya kita nak faham Allah tengah uji aku, mungkin kesabaran aku ni. Allah tengah uji aku ni, tengah nafsu aku ni. Ya. So that is where you start to talk to yourself lah. Yalah. Mana kita sama ada kita nak elakkan kawan tu ataupun duduk tapi pada masa sama bersabar. Itu. Atau yang kedua, keadaan ni macam situasi macam tadi, kalau kita boleh elakkan, fadal. Kalau tak boleh elakkan, pada masa yang sama terus continue zikir, continue baca apa-apa pun. Tapi Allah ni punya belah baik. Allah like Hidayat cakap tadi, kita bukan kerja Tuhan kita buat. Kita tak judge orang. Orang yang tak berpuasa, walaupun dia tak berpuasa kawan kita tu, itu Allah kasih kita peluang macam mana kita nak dakwah kat dia. Okey. Okey. Macam mana Ustaz? Ada cara tak? Cara dia
sebaiknya jangan hukum dia. Kau Ya, tak kuasa berdosa tau. Okay. So just put something that relatable to them. Macam ada orang mungkin orang tu sakit, mungkin orang tu jenis macam memang tak berkawal nafsu. So cakap dengan dia, okay, ni puasa ni demi kesihatan kau. Kalau kau nak jaga badan, okay, this is the best way for you to jaga badan, man. Puasa. Okay. Senang kata kira put in a nice word lah. Yes, that is always kita punya kesalahan bila kita berdakwah. Kita bila berdakwah ke orang, kita ambil cara-cara Tuhan. Kalau boleh janganlah kan. Jangan. Ni benda bukan, kita tak confirm. Okay, dengar satu cerita. Okay. Baik tu Ustaz. Kasih jap. Kasih. Ini macam lah jap. Saya, anda, kita semua ni, okay, kalau nak dikira-kirakan tentang amalan kita, solat kita tahu solat kita macam mana. Betul Ustaz. Mungkin ada rongak-rongak, ada sangkut-sangkut, betul tak? Betul. Kalau nak jaga sedekah kita tahu berapa duit yang kita sedekah kat orang. Betul. Kita mungkin duit banyak, mungkin kita kasih sikit, kita wallahualam. Dan kita tahu benda tu bukan satu, bukan dua salahan dia, banyak. Nabi Adam alaihissalam itu kat syurga tu, salah satu keluar terus daripada syurga. Ya. Salah satu Allah keluarkan daripada syurga. Yang kita ni berapa banyak salah kita ada? Banyak sangat. Berapa banyak salah Hafiz? Berapa banyak salah kita ada? Banyak sangat. Banyak sangat. Banyak. Kalau ikutkan, sepatutnya layak ke kita kena minta ke Allah. Kita yang tak confirm syurga ni, kita hukum orang neraka. Oh man, that's deep man Ustaz. Okay, faham. Siapa kita? Nabi Adam salah satu Allah keluarkan daripada syurga. Kita yang banyak salah ni, berapa banyak sedekah yang kita kasih, berapa banyak ibadah yang kita buat, kita jumpa orang macam orang tu tak pernah buat salah gitu. Macam kita ni tak pernah salah pula. Itu yang silapnya bila kita berdakwah. Jangan kita buat kerja Tuhan ni, dakwah ni, kita seolah kita ni Tuhan. Betul. So macam saya kata tadi, setiap orang yang ada kat dalam keliling kita ni, semua Allah tentukan untuk ada dalam kawasan kita, dalam hidup kita. Dan Allah, setiap orang yang Allah tentukan, ada cara yang kita nak kena belajar, macam mana nak berkomunikasi dengan dia, cakap dengan dia, nyampai. Dakwah is not about stating your fact. It's not about that. Dakwah bukan setakat okay kau syurga, kau neraka. No, bukan tu. Dakwah is to persuade people to the correct path. Okay, faham. So when you understand your friends ataupun tadi kawan yang tak puasa atau sebagainya, kalau mungkin dia macam orang-orang yang jaga kesihatan, puasalah. Cakap on the segi of kesihatan ataupun cakap dari segi benefit dia, rather than the punishment that you will get if you don't fast. Ya. So this is where kita kadang-kadang silap approach kita. Nice. Okay. Itu yang kita harus pelajari kan. I mean kadang-kadang benda-benda yang kita dengar ni semua, actually kita tahu sebenarnya, cuma kadang-kadang kita terlupa. Pasal saya really appreciate lah kita ada time macam gini more or less kita dapat mengingatkan kembali benda-benda yang basic sebenarnya. Basic. So sebenarnya Ustaz, Anta ada lagi soalan untuk Ana. Salah Anta pula. Ada soalan lagi? Silakan. Ana ada soalan lagi untuk Anta lah, tapi Ana akan bawa ke the next episode lah. Boleh. Jadi jangan ke mana-mana. Kita akan jumpa on the next episode. Bye-bye.